Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan habis lama ke baru habisnya? Semayang tadi lama ada habis ke baru je? Habis tunang. Okey dah tu. Saya semayang kat masjid tinggi tuan-tuan. Tak sempat tadi. Okey dah tu tuan-tuan. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Ya, kita berhenti di muka surat kalau saya Rumi 54, Jawi 61. Kita berhenti di wajib segera bertaubat. Makna dia bila terjebak dengan dosa, cepat-cepat taubat. Dan manusia ni memang tak dapat lari pada dosa. Tapi bila terjebak, cepat-cepat taubat. Tak ada orang yang tak pernah buat dosa, tak ada. Melainkan para nabi dan para rasul. Itu pun para nabi dan para rasul ada juga beberapa tindakan yang ditegur oleh Allah. Allah tegur kan. Malah ada tindakan yang nabi buat yang pada manusia tak salah, tapi bagi hak nabi itu tak patut, maka Allah Ta'ala tegur. Contoh nabi macam Nabi Yunus alaihi salam kan. Dia tinggal kaum dia. Jadi kalau manusia ni kalau dakwah tak boleh, kita tinggal tak apalah, tinggal sat, tak larat. Jadi Nabi Yunus alaihi salam dia dakwah 34 tahun, tiap-tiap hari orang hina dia. 34 tahun kena duduk sama kaum dia yang beriman 2 orang. Jadi dia bawa diri dan Allah Ta'ala hukum dia sebab dia meninggalkan kaum dia. Bawa diri meninggalkan kaum dia, maka Allah hukum dia duduk dalam perut ikan nun 40 hari 40 malam. Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala sebut jangan makan buah tidak khuldi, tapi Nabi Adam makan. Satu kesalahan bagi hak Nabi lah. Sebab apa? Sedangkan kalau bagi manusia mungkin tak salah. Sebab Nabi Adam dia terlupa. Fanasiya walam najid lahu azma. Quran sebut Nabi Adam masa makan buah khuldi tu dia terlupa. Dia terlupa arahan Allah tu, terlupa. Dan kata Allah walam najid lahu azma, Nabi Adam tak ada niat dalam hati nak lawan perintah Allah. Dia terlupa masa tu, terlupa. Kalau manusia biasa terlupa maaf, tapi bagi hak Nabi tak boleh lah. Maka diturunkan ke bumi dan Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Sampai Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Adam. Itu pun maka masa yang lama Nabi Adam berdoa pada Allah. Baik, jadi kalau selain pada Nabi ni semua pernah buat dosa. Semua tuan-tuan pernah terjebak dengan dosa. Tapi wajib cepat-cepat taubat. Dia begitu. Wajib segera taubat. Jangan tangguh. Sebab kadang-kadang banyak orang kita tengok dia buat dosa, buat maksiat. Sebab apa? Dia kata apa? Allah Maha Pengampun. Betul tak? Betul itu. Allah kan Maha Penyayang. Rahmat Allah luas. Betul. Itulah poin dia. Banyak orang tuan-tuan, terutama di negara kita lah tuan-tuan, di Malaysia ni, banyak orang yang kita jumpa kalau dia terus lagi buat maksiat, tak kira lah apa benda pun, minum arak ke, clubbing ke, minum ketum ke, main judi ke, dia buat lah apa benda maksiat dia buat pun,
tipu orang ke, pecah amanah ke, pasal apa? Hang nak tegur pun pasal apa? Allah Maha Pengampun. Supaya dia tu. Hang nak tegur Allah Maha Pengampun, mungkin Allah dah ampun dosa aku sebelum dosa hang lagi. Oh, pandai dia cakap. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, saya pernah sebut, saya saja ulang lagi sekali lah. Ada seorang sahabat saya semayang masa saya mengaji dululah kat universiti. Semayang lambat, jemaah tak pi mengaji, tak pi. Cakap pandai dia cakap pandai. Dia kata apa? Kita masuk syurga ni. Dia semayang subuh pun kadang-kadang pukul 8 semayang subuh. Memang itu bukan subuh gajah dah tu, dinosaur dah tuan. Dah pakai pasal pukul 8 matahari pun dah panas. Semayang lewat lah tuan-tuan. Dekat pukul 8 baru semayang, matahari pun dah naik dah. Jadi dia kata kat saya, kita masuk syurga ni bukan dengan amalan, kita masuk syurga dengan rahmat. Pandai dia. Betul. Betul. Allah Maha Pengampun, betul. Allah Maha menerima taubat, betul. Allah Ta'ala Tawwab, menerima taubat. Ghafur, pengampun. Ghaffar, pengampun. Rahim, penyayang, betul. Tapi pengampunnya Allah pada orang yang bertaubat. Kena tahu, pada orang yang segera kembali kepada Allah, bukan berterusan buat maksiat. Tu kena tahu. Silap tu. Dia tak ingat Allah Ta'ala juga syadidul iqab, azab Allah Ta'ala pedih. Allah Ta'ala juga muntaqim, yang membalas dosa-dosa maksiat, keingkaran yang dilakukan oleh manusia. Baik, jadi dia terlupa tuan-tuan. Sebab tu dalam Quran sebut pengampunnya Allah pada orang yang taubat. Itu kata wajib segera taubat. Bukan orang yang duk buat dosa lepas tu duk sebut macam tu, bukan. Terbalik tu. Kalau orang yang berkekalan melakukan maksiat atas alasan Allah Maha Pengampun, percayalah tuan-tuan, itu adalah bisikan syaitan kepada dia. Supaya apa? Supaya dia buat maksiat. Sampai bila? Sampai mati dalam maksiat. Itu poin dia. Syaitan memang pandai tuan-tuan. Cara hasut. Hang buat dulu dosa ni, sagi umur 60 hang tobat dah. Betul tak? Syaitan lah hasut. Ambil lah duit ni, pecah mana sikit. Nanti hang dah kaya, hang sedekah. Betul, pandai nampak. Syaitan tu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minasy jin wasyayatin, minal jinni wal ins, yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Quran sebut sebahagian jin ni, syaitan, sama ada syaitan manusia ataupun jin, dia akan yuhun, dia akan membisikkan pada kita zukhrufal qawl ghurura, kata-kata yang indah untuk menipu. Syaitan memang pandai. Dia bagi kat telinga kita ni, tak apalah, tikam ekor lagi tak kena grand prize, tikam ekor lagi, apa susah, lepas tikam ekor taubat lah. Pandai dia. Kita pun betul lah tu. Kita pun bila orang tegur, kita cakap macam mana syaitan bisik kita. Syaitan lah bisik tu. Poin syaitan pasal apa? Syaitan nak kita berkekalan dalam dosa. Itu poin dia. Sebab apa? Bila kita berkekalan dalam dosa, saya pernah sebut kat tuan-tuan, bila kita buat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Tak? Bila buat dosa, ada titik hitam dalam hati. Buat dosa, titik hitam dalam hati. Itu yang kita tak nampak. Syaitan duk bisik kat telinga kita, hang buatlah dosa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Buat dosa, teruskan. Kita pun duk buat. Tiap hari ni tak taubat pasal apa? Nantilah kot. Nanti tunggu tua sikit lah, tak taubat. Lusa tak taubat. Tiap-tiap hari duk buat dosa. Tiap-tiap hari duk titik hitam dalam hati kita. Itu syaitan nak tu, ke situ. Maka dia duk bisik kita, Allah Maha Pengampun, penerima taubat, penyayang. Sampailah hati kita dah dipenuhi dengan titik hitam yang Nabi sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pasal apa orang kafir Quraisy tu bila Rasulullah dakwah punya susah nak terima, keras kepala.
Hati tak terima nasihat, tutup dah, run. Itulah tutupan yang telah menutup hati mereka. Itu bahaya tu. Kita nampak cantik kan bisikan tu, tapi kita punya tindakan silap. Allah Maha Pengampun betul, Allah Maha Penyayang betul, Allah penerima taubat betul, segeralah bertaubat. Itu cerita dia. Ini tak Allah penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah penyayang, buat lagi lah dosa. Dia silap, dia terbalik. Itu kita kata zuhrufal qaul, bisikan-bisikan yang indah. Siapa punya kerja? Syaitan, supaya manusia lalai dalam dosa dia sampai mati. Saya pernah jumpa orang yang tak semayang. Pernah saya jumpa tak semayang. Semayang tak? Tak semayang. Dia kata tapi disebut nantilah dah tua pencin, nantilah nak semayang. Baguslah kan niat tu kan. Niat tu, tapi tak semayang. Tu semayang lah, kena semayang. Nak tunggu pencen duk ada lagi berapa belas tahun. Tunggulah pencen nanti. Sampailah saya, macam ni cerita saya di KL, sampailah dia mati dan dia tak semayang. Bila ke bumi kita tengok, kesian. Ingat kata-kata dia nak semayang, belajar. Tuan-tuan nampak betapa hebatnya syaitan menipu manusia. Nak macam ni, nak macam tu, sagilah, sagnilah, begitu macam-macam tuan-tuan, supaya kita berkekalan di dalam maksiat. Kalau orang yang ahli ibadah pula, syaitan tak hasut macam tu, dia hasut boleh pula, dia bagi ujub, riak, sum'ah apa semua supaya rosak amalan. Tapi kalau orang yang dah ahli maksiat, syaitan dia bisik lagu tu, buat lagi lah dosa, buat lagi lah dosa, tikam ekor, keluar tikam ekor, mati. Betul tak? Dan kita sedih berita dalam minggu lepas, minggu ni kot, di Gurun, dia kelar mak dia kan, dia kelar mak dia, mati mak dia, dan dia pun kena gilis dengan lori, dia pun mati. Katanya dua beranak itu dikebumikan di dalam satu liang. Bagi saya sedih lah cerita, betul tak? No? Memanglah ada sebagai orang kata padan lah muka bunuh mak. Satu sudut mungkinlah begitu orang kata, tapi keluarga bagaimana, betul tak? Keluarga kesian tuan-tuan. Dia dengar berita ni, saya sedih tuan-tuan, dalam hati sedih. Dan orang Islam tuan-tuan, betul tak? Yang buat kerja ni orang Islam, tanam dalam satu liang, tapi mak anak bunuh mak, anak pula kena gilis dengan lori. Bagaimana air muka keluarga, kesian tuan-tuan. Kita minta lindunglah tuan-tuan. Tapi gitulah, bila kita berterusan melakukan maksiat, gitulah tuan-tuan, makin lama kita makin jauh, makin jauh. Pasal apa duk buat maksiat? Pasal syaitan duk busy. Allah kan Maha Pengampun. Sampai kita pun ikut sekali. Orang main tegur, amboi hang macam hang pula yang pegang pintu syurga cik kan. Pandai main mana tu syaitan tu. Zuhrifal qawli ghurura. Ni kalau ustaz tegur, siapa-siapa tegur, hang cakap ya, macam pintu syurga hang pegang, kunci pintu syurga hang pegang. Kan masalah tu. Bagaimana Allah Ta'ala minta pada hamba dia, itu kita sampaikan. Tidak ada dalam Quran suruh bila Allah Maha Pengampun orang buat lagi maksiat. Mana ada dalam Quran begitu? Dalam hadis pun tak ada. Allah Maha Pengampun buat lagi maksiat ramai-ramai. Mana ada? Itulah syaitan nipu kita. Yang ada dalam Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Siapa yang melakukan keburukan dan menzalimi diri dia dan dia bertaubat pada Allah. Nampak tu? Taubat. Ni wajib segera taubat. Yajidillaha ghafuran rahima, maka dia akan dapati Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya dah sebut dah. Yang buat maksiat dan bertaubat baru Pengampun penyayang. Bukan bila buat maksiat, buat lagi. Itu bukan dia, syaitan tu. Tuan-tuan. Kemudian kita tengok tuan-tuan, wajib segera taubat. Wahai orang mukmin, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata pengarang, wahai orang mukmin yang menderhaka. Ini orang yang beriman melakukan maksiat, beriman tapi tenggelam di dalam dosa dan maksiat dan kelalaian. Jika anda melakukan maksiat,
hendaklah anda segera kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat kepadanya dari dosa itu sebelum terlambat. Nampak? Itu cepat-cepat. Arahan daripada Allah dan Rasulnya segera, bukan berterusan. Siapa yang berterusan melakukan dosa, itu telah ditipu oleh syaitan dengan kata-kata yang indah. Dalam Quran surah Ali Imran Allah Ta'ala sebut, dan surah Ali Imran tu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah. Al-Quran suruh segera. Jangan tangguh. Siapa yang tangguh doa maksiat ni bukan dia. Quran minta segera bertaubat. Cepat-cepat. Tak mau kita duk tangguh-tangguh mati dalam keadaan melakukan maksiat. Sebab kita mana tahu bila kita mati, tuan-tuan. Tak ada siapa tahu bila dia mati. Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Ada orang, tuan-tuan, di mana, di Titi Serong, cikgu pencen buat rumah cantik, rumah siap, dia pun mati. Dia pun tak sempat nak duduk. Mana tahu, tuan-tuan, kita tak tahu. Perjalanan, ada orang naik helikopter sampai kat Hulu Kelang, jatuh, betul tak? Mati. Kalau dia tahu, dia tak naik, betul tak? Tobat dia tak naik, dia tak tahu. Ada orang naik kapal terbang tempah. Kalau dia tahu, dia tak naik. Tapi pasal apa dia naik? Pasal dia tak tahu. Bukan dia, kita pun sama, tuan-tuan. Kita pun tak tahu. Sebab tu tuan-tuan bersegera bertaubat. Apa jaminan? Kalau kita apalah, hang pergilah contohnya lah, ada syaitan bisik lah nanti kita, hang pergilah buat maksiat, berzina ke apa ke, satgi taubat lah, betul tak kan? Pintu taubat kan luas, hang sihat lagi, muda lagi, kita pun percaya betul juga lah. Kita dalam hati tu mai syaitan lah tu. Memang syaitan kerja, dia duduk bisik. Baik, Ustaz minum air, tuan. Bismillah. Katakanlah kita pun pergi gedemam, mati kena langgang. Betul tak? Dulu ada budak seorang tuan-tuan pun kenal kot, video dia berbuang lah kot. Saya tak nak sebut lah budak dia, tapi dalam Krian ni lah budak tu duduk. Dia ni dan cerita ni saya ingat dalam 3 tahun lepas. Dia agak terkenal di Malaysia dan Indonesia. Umur baru 17. Nama saya tak nak sebut lah. Tapi kebumi dia dalam Krian lah. Dia kebumi di Krian. Tapi saya pun tak sangka rupanya orang Krian ni ada yang terkenal lah di Malaysia dan Indonesia. Tapi bukan terkenal di TV, terkenal di YouTube, TikTok, maksudnya tu lah, benda-benda lagu tu. Kan budak-budak rajin main kan. Apa yang hebatnya dia terkenal, sebab dia ni umur baru 17, pakai tudung tapi pakai ketat-ketat. Satu. Lepas tu dia suka menari, mendedahkan dada dia, mendedahkan tubuh badan dia pada orang. Pakai tudung tapi duk menari. Jadi bila pakai seksi lah, tudung tu pun singkat je. Sebagai apa, trademark dia. Perempuan bertudung, macam-macam lah, menari lah, berjoget lah, macam-macam. Bukan dia tulis. Dia pakai tudung tu sebagai trademark dia. Perempuan bertudung yang macam-macam lah. Jadi bila trademark dia bertudung tapi melakukan macam maksiat lah, dedahkan aurat, bentuk badan, pakai ketat-ketat. Jadi ada seorang dia suka tengok orang perempuan yang bertudung tapi gedik macam tu, dia suka. Jadi famous dia. Umur baru 17. Famous dia di YouTube, sampai orang kenal lah dia. Di Instagram macam tu lah. Insta famous lah orang panggil kan. Tak apalah. Jadi satu masa dia pergi Cameron Highland dengan teman lelaki dia. Teman lelaki dia pun umur 19 kata tak silap. Teman lelaki dia daripada Kedah. Umur 19, dia 17. Pergi Cameron naik motor sekali. Ni terkenal tuan-tuan. Kalau sampai budak sekolah pun tahu. Tanya budak sekolah saya pun kenal. Budak ni dia pun kenal budak ni. Lepas dia duduk menari-nari, mendedahkan bentuk badan dia. Sampai budak-budak pun tahu nama dia. Baik. Jadi dia naik ke Cameron.
Dia tidur sekali lah dengan lelaki tu. Berapa malam saya tak tahulah, dia duduk di atas tu. Turun pada Cameron, kena gilis lori. Dia kena gilis, lelaki tu pun kena gilis dekat dengan simpang Pulai. Kalau dia tahulah dia turun Cameron kena gilis, tobat dia tak turun. Betul tak kan? Tak pun sebelum turun singgah masjid dulu lah, sembahyang taubat. Tapi kenapa tak singgah masjid taubat? Pasal tak tahu. Yang tahu bila mati ni siapa? Yang tahu bila mati orang kena hukum gantung lah tuan-tuan. Betul tak? Itu pun dia pun bukan tahu detail. Masa hujung-hujung nak mati tu daripada duduk di bilik sel khas kan di bawah. Tapi tak tahu bila, dalam tempoh tu bila. Tapi dah tahu lah, bila masuk dalam sel akhir tu tahu dah lah nak kena gantung. Tapi bila tak tahu. Bila kadang-kadang dia bagi tahu, okey, esok hang kena gantung ah. Oh, tu dia baru tahu. Biasanya orang Islam digantung pagi Jumaat biasanya. Tapi dah masuk sel akhir tu memang ni dah lah. Memang tahulah dia akan matilah. Dia akan mati. Ada yang apa waktu nak kena gantung daripada memang jadi penakut lah, tak boleh buat apa lah, lembek terus. Takut nak kena gantung. Dia pun tahulah bila dia mati. Kita tak tahu bila kita mati. Jadi jangan terpedaya, buatlah maksiat. Tidak kan? Satgi taubatlah. Oi, mana kita tahu, macam-macam boleh jadi. Baik. Jadi tuan-tuan, segera sebelum terlambat. Kelak jika anda mati, anda menemui Tuhanmu dalam keadaan kotor dan celaka, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Baik, jadi firman Allah dalam surah Taha ayat 74. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dengan berdosa, mati bawa dosa. Mati bawa dosa. Ni dipanggil su'ul khatimah. Terutama mati bawa dosa besar. Mati bawa dosa besar, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu mati ni tuan-tuan, dia bukanlah seperti sempit macam kita faham tuan-tuan. Orang yang mati dengan keburukan ni kadang-kadang tak semestinya keburukan yang nampak. Ada keburukan tak nampak, ada keburukan yang tak nampak. Ada orang kita nampak jelas mati dengan keburukan. Pergi minum arak, keluar arak gebang, mati aksiden. Ada orang dia pergi buat maksiat, keluar tempat maksiat, mati. Ada orang pergi tempat maksiat, mati di tempat maksiat. Ada mati pun di tempat maksiat. Ada orang pergi tikam ekor, keluar keputusan, tengok grand prize, mati terus, sakit jantung. Ada. Orang Islam pun ada, yang bukan Islam pun ada. Yang bukan Islam tu sekali menang okey lah, kali kedua menang mati terus. Mati, terkejut. Ya Allah, dapat beratus ribu, dapat mati terus. Baik, jadi tuan-tuan, macam-macam kita tengok kat dunia ni berlaku kan. Siapa yang mati yang membawa dosa besar, itu dosa besar yang zahir. Ada dosa besar yang tak zahir. Dia buat dosa besar, tapi orang tak nampak, orang nampak baik. Ada. Saya bagi contoh. Ni yang berlaku di Kuala Lumpur. Ramai ustaz pergi, satu jemaah masjid ni bagus. Selalu main masjid apa semua, main mengaji sekali. Dia diamanahkan oleh masjid untuk bagi duit salam. Macam tuan-tuan lah. Kalau yang tak salam Haji Abu, Pak Cik ni Haji Jamal salam. Jadi diamanahkan oleh masjid untuk salam ustaz lah, bagi duit salam. Kita nama pun sagu hati tuan-tuan, sagu hati ustaz. Ilmu ni bukan ada nilai pun yang kita boleh bayar. Bagi 100,000 pun tak boleh bayar satu ilmu yang kita dapat. Ilmu tak boleh nilai dengan harta, tapi sagu hati je lah. Sagu hati ni pasal apa? Sebab zaman dulu-dulu tuan-tuan, bila orang nak mengaji, mereka akan bergerak sendiri. Tuan-tuan macam Imam Syafi'i, Imam Malik, bila nak mengaji jalan beratus kilometer, beribu kilometer. Itulah cara mengaji asalnya. Jadi kalau ikut asal dulu, kalau tuan-tuan nak mengaji, tuan-tuan start motor ramai-ramai pergi masjid tinggi ya. Saya mengajar kat sana, begitulah asal menuntut ilmu. Bukan ustaz main masjid-masjid begini. Tapi disebabkan dengan berlalunya zaman, mungkin susah dan sebagainya, nak mudahkan. Quran kata yassiru wala tu'assiru, maka kita pun panggil lah ustaz mai. Betul tak? Kita panggil ustaz mai, dia terbaliklah.
Itu yang jadinya ada sagu hati dan sebagainya. Nama pun sagu hati, sekadar menyeronokkan ustaz. Betul tak? Ustaz mai kita nak seronok dia, kita nak raikan dia, nama aja. Ilmu tak boleh dinilai dengan wang ringgit. Segala menyeronokkan ustaz. Jadi seorang hamba Allah ni, dia diamanahkan untuk menyampaikan duit masjid lah. Tuan-tuan kalau pergi bandar, tuan-tuan cuba tengok dia punya pendapatan seminggu, banyak ke sikit? Memang banyak gila lah tuan-tuan. Mereka ramai. Kalau kita, mereka biasanya belah ribu, kadang puluh ribu duit apa? Di Jumaat tu kan, kan sekali buka banyak ribu dia kalau di bandar lah. Jadi masjid ni hebat, aktif. Panggil ustaz pada jauh-jauh merata yang pergi mai, pada Kedah, pada Perak pergi. Jadi pakcik ni bagus lah. Pakcik ni yang apa, salam, diamanahkan. Tapi isu pakcik ni bukan apa. Sebelum dia salam ustaz, dia buka envelope, dia ambil separuh kat dia. Itu kelebihan dia pula. Rajin mengaji, rajin lah, bagus. Rajin mengaji apa semua. Tapi dia buat lagu tu. Lumrahnya ustaz biasanya biarlah, lumrah kebanyakan ustaz. Jadi bila dia buat sekali tak ada apa, dia syok lah, betul tak? Jadi tiap kali ustaz mai, ada seorang ustaz tu, dia pada Kedah, pada ustaz tu, sampai ke sana berapa ratus saya bagi kat dia. Mula-mula dia ambil sikit-sikit, last sekali tinggal RM50. Saya ingat duit minyak, duit tol pun tak lepas tuan, tol pun tak lepas, minyak pun tak lepas. Tapi ustaz tak apalah, diamlah, segan nak cakap. Ramailah ustaz yang dia buat lagu tu. Kaya tak tuan-tuan? Oh, kaya lah dia. Betul tak? Senang cerita, buka envelope, ambil kat dia. Buka envelope, ambil kat dia. Tak apalah. Sampailah hari dia mati. Yang ni kita kata dosa yang tak nampak. Zahir kita nampak dia okey. Betul tak? Zahir nampak okey, tak ada masalah. Macam ni bla bla bla, betul tak? Kaki masjid. Rupanya ada dosa. Rupa ada dosa. Dan dosa ni termasuk dalam dosa yang besar. Sebab apa? Telah pecah amanah wang orang ramai. Betul tak? Tengok ramai tu, pecah amanah dengan jumlah ratusan. Banyak ni, mungkin dah ribu lah dia dah buat banyak, mungkin dah puluh ribu. Bila dia mati, maka bila dia mati baru orang tahu. Pasal apa? Ustaz terkejut lah. Dulu 50, selepas dia mati naik pula sampai 400, 500. Pasal apa? Dulu 50 ya. Rupanya kau masjid pun terkejut. Kami bagi banyak ni. Tak, saya dapat 50, 100. Rupanya dia ambil, dia mati baru tahu. Tidak ustaz terkejut, baru ustaz bagi tahu. Jadi tuan-tuan, bila dia mati, dia nak mati lah masa dia nazak tu. Kita tahulah bila orang nak nazak, kita kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu bahaya juga. Ada orang kadang-kadang dia sangka bila dia dah apa, dia buat apa-apa amal kebaikan, maka dia rasa dia boleh buat dosa. Ada orang dipikir lagu tu. Kononnya amal kebaikan dia akan menutup dia punya dosa dia. Kalau dosa kecil boleh, dosa besar tak boleh. Apatah lagi kita ambil hak orang, tak boleh. Banyak mana pun amal ibadah tak boleh tampung benda tu. Kita kena selesai dengan orang tu. Masa dia nak mati tu, orang pun laqinu mautakum la ilaha illallah kan, ajak apa? Sebut la ilaha illallah. Dia tak boleh sebut pakcik ni. Padahal kaki masjid. Ni cerita ni tak lama tuan-tuan, dalam 4-5 tahun lepas baru pergi lah. Orang kata lagi pakcik la ilaha illallah, malah dia mencarut. Dia mencarut. Dia sebut B-U-T-U-T-U-H. Dia sebut itulah. Kalau bahasa Indon tak apa, membutuhkan, memerlukan. Betul tak? Itu bahasa Indonesia. Dia membutuhkan, tapi Malaysia jangan. Bahasa Indon memang macam dalam kitab pun sebut. Manusia membutuhkan makanan dan minuman. Itu bahasa Indon. Dalam kitab-kitab sekarang pun ada lagi. Tapi bahasa Melayu tak boleh. Tak guna. Bahasa dia sebut itu. Bila orang suruh dia mengucap macam tu, dia balas. Dan dia mati dengan kalimah tu. Jadi kesiannya kat bini dia lah. Bila dah mati, ustaz-ustaz pun pelik. Dulu 50, tiba-tiba naik. Yang ustaz-ustaz main berjauh lah, yang dekat mungkin tak rasa yang berjauh ni. Pasal apa tiba-tiba naik sampai beratus-ratus. Rupa-rupanya kawan ambil. Yang kesian kat siapa? Kesian kat bini dia lah. Maka tiap kali ustaz main, bini dia akan tunggu jumpa ustaz. Ustaz, saya minta maaf banyak-banyak, saya minta ustaz halalkanlah yang suami saya ambil tu. Tunggulah setiap ustaz yang main, dia akan jumpa, dia minta halalkan. Ini kita kata
Zahir nampak okey, tapi batin rupanya dahsyat lah. Dicerita di sebaliknya sangat dahsyat. Baik, ada orang kita nampak zahir memang buat dosa dah, tak apalah. Sama juga tentang orang yang mati, kita nampak macam ada satu sudut memang bagus lah, tapi ada sudut orang mati lebih baik pada tu, tapi kita tak viralkan sangat pun. Contohnya lah, kalau ada orang mati dalam sujud, viral tak tuan-tuan? Oh, viral habis tuan-tuan. Mati dalam sujud, mati dicemburui, masuk berita surat khabar muka depan. Betul, saya tak nafikan mati dalam sujud bagus, tapi mungkin di sana ada orang yang mati lebih afdal daripada tu, yang kita tak viral kan. Contoh, orang yang hidup sederhana, rezeki dia dengan anak-anak, buat apa? Rezeki dengan anak-anak dia pergi tangkap ikan. Itulah rezeki dia dengan anak-anak. Nah, yang dia boleh sara anak bini dia. Pergilah dia pergi tangkap ikan. Sampan terbalik mati lemah. Jarang orang viral kan. Tapi kemungkinan yang ni berganda lebih afdal yang dalam mati dalam sujud tu. Mungkin berganda. Sebab apa? Sebab pernah satu ketika baginda Nabi SAW melihat seorang lelaki kan, yang badan dia kuat, besar, tinggi. Dia kerja kan, dia keluar, dia bekerja. Ada seorang sahabat kata, kalaulah dia ni dengan badan dia yang besar ni berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, kata Rasulullah jangan sebut lagu tu. Kalau dia keluar untuk apa? Menanggung anak isteri dia, maka dia fi sabilillah, dia di jalan Allah. Mana-mana suami yang keluar kerja cari rezeki untuk anak-anak, pahala besar di jalan Allah, mati di jalan Allah. Jarang kita highlight kan. Orang yang cari rezeki yang halal untuk sara anak bini, dia di jalan Allah. Besar tu tuan-tuan. Nah, tak kira lah dia kerja sapu sampah kat R&R pun, besar tu di sisi Allah. Mungkin dalam pandangan kita, oh sapu sampah tu dalam pandangan kita, bukan dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah besar tu. Sanggup sapu sampah kerana ingat anak dan isteri. Sanggup dia pergi mancing, betul tak? Sanggup dia pergi tangkap ikan tengah panas, hitam habis kulit dia. Kita tak nampak, padahal mungkin tu pahala berganda-ganda lagi. Tu wajib hukum dia berbanding dengan sembahyang jemaah yang kebanyakan ulama sebut fardu kifayah. Tu wajib tu, benda wajib dia buat. Mati pula mati lemah. Mati lemah apa dia hukum dia? Syahid, betul tak? Mati syahid lagi, mati lemah. Pertama di jalan Allah, mati syahid lagi, berganda-ganda lebih baik pada orang yang mati dalam sujud. Dalam sudut pandangan saya lah. Tapi kita jarang highlight kan, betul tak kan? Jarang nak buka surat depan. Tapi yang sujud tu buka surat depan, viral lebih semua tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan, benda baik kan. Tapi sudut pandang kita kadang-kadang agak sempit dalam mentakrifkan sesuatu kebaikan tu tuan-tuan. Saya bagi contoh. Tuan-tuan pernah pergi Pek Muntang tak? Tuan-tuan selalu pergi kan? Tuan-tuan nampak ada Nazri Tiles. Ada dekat simpang tu kan. Dia macam Haji Jamal jugalah tuan-tuan. Orang yang berjaya dengan apa? Perniagaan. Nazri Tiles tuan-tuan, orang mana? Tanjung Pendang. Dia lahir tak ada tangan sebelah, tapi dia berjaya. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Baru ni, taklah baru, saya ingat dalam bulan lepas kot. Dia buat kolam ikan juga. Dia punya tu pun jadi tuan-tuan. Dia punya apa? Yang kat simpang tu kan, jadi Nazri Tiles tu kan. Dia buat kolam ikan dia di mana? Di Tanjung Pendang tu. Dia upah 3 bangla. Sebab dia mak saudara saya duduk di Tanjung Pendang, kedai lah Nazri tu. Jadi buat kolam ikan, yang jaga kolam ikan ni 3 orang bangla. Tengok bangla ni hebat, kerja rajin, jimat. Nak ceritanya dia pun dia kerja rajin, jimat. Makan Maggi kongsi 3 orang. Hebat tuan-tuan. Makan Maggi kongsi 3 orang. Yang hak seorang bangla tu, ni nak cerita dia lah, mungkin tuan-tuan tahu kot. Yang seorang bangla tu, dia simpan duit 12,000 nak hantar kat keluarga. Saya nak cerita, hebat tak tuan-tuan? Boleh datang ke Malaysia, makan dalam Maggi, dia ingat anak bini jauh nun di sana. 12,000. Tak habis cerita lagi, kawan dia 2 orang bunuh dia. Nazri tu lah yang kena tahan tu.
Kawan dia 2 orang dengar kata dia simpan 12,000. Saya nak cerita besarlah pengorbanan tu. Datang berapa ratus kilometer, mungkin 1,000 kilometer mai ke sini. Nak cari rezeki untuk anak isteri, nak hantar 12,000. Kawan dengar, kawan dia makan sekali tu. Tapi bak harta ni tuan-tuan jangan mainlah, kelabu mata. Sungguh tuan-tuan. Hatta ustaz sekalipun, tuan-tuan dengar ustaz, tok guru ke, dia nak pinjam duit tuan-tuan, tuan-tuan tanya dulu, dia ni okey ke? Sebab saya ada jumpa orang title ustaz mengajak merata pinjam duit orang berpuluh ribu, habuk tak bayar. Tapi serban duduk atas kepala. Tok guru, saya orang kata tok guru tarekat lagi, pinjam duit orang berpuluh ribu, 20,000, 12,000 tak bayar. Malu tuan-tuan. Dia duduk mengajak merata, masjid surau duduk mengajak, main masjid ni pinjam duit orang, main masjid ni pinjam duit orang. Pinjam saja tak bayar. Dia bayar orang, bukan dia tak bayar. Dia banyak guna zikir tuan-tuan. Hebat betul. Dia kefahaman dia macam tu. Kita boleh pinjam duit orang berpuluh ribu, lepas tu berzikir lah berpuluh ribu, sedekah pahala pada dia. Kira bayar dah. Ada tuan-tuan, ada orang faham lagu tu. Ada orang faham. Saya nak beritahu tuan-tuan, mana-mana ustaz yang sebut lagu tu memang salah. Itu kefahaman yang salah, keliru. Mungkin tak jauh daripada kita katakan, mungkin daripada hasutan syaitan tuan-tuan. Mana boleh pinjam duit orang banyak guna zikir? Bankrupt kawan tu. Banyak guna duit lah, zikir-zikir lah. Banyak guna duit. Hatta orang yang mati syahid pun kalau berhutang sangkut dia. Ini senang, pinjam 10,000 banyak guna zikir. Ni mengarut lah tuan-tuan. Ada sebahagian orang yang ambil tarekat, dia sebut lagu tu. Ini keliru tuan-tuan. Keliru dan salah. Baik tuan-tuan, jadi ceritanya bunuh kawan dia. Dah bunuh kawan dia tu, ambil duit 12,000 tu, kawan dia lempak dalam laut. Maka Nazri itulah yang kena tahan dengan polis. Sial lah kat dia. Tapi dia lepas lah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya gitulah tuan-tuan. Saya nak ceritanya bukan apa, banyak 2 sudut lah. Sudut yang pertama, hebat dia berkorban kan, sanggup makan Maggi. Sebab apa? Nak bagi duit kat keluarga. Mati pula kena bunuh, kita dengar kesian. Tapi kita jarang highlight kan, mati kena bunuh syahid. Mati kena bunuh syahid tuan-tuan. Siapa yang dibunuh secara zalim, dia syahid. Dah lah main jauh cari rezeki, kena bunuh, lempak dalam laut dulu tu. Dia berkatuk, dia lempak dalam laut. Tak tahu masa katuk tu dia dah mati ke belum. Kena tak mati, katuk lempak dalam laut, lemah pula dalam tu. Lagi sekali. Jumpa lah mayat ada pun. Lama dah tu, mungkin bulan lepas kot. Macam tu lah, dalam bulan lepas kalau tak silap. Baik, lama jugalah Nazri tu kena tahan. Polis siasat dia. Baik, kemudian tuan-tuan, dia pencuri 12,000, dia pun lari. Tak tahu kena tangkap, tak kena tangkap. Tapi biasanya kena tangkap lah tuan-tuan. Payah kot nak lari dalam Malaysia ni. Baik, kemudian tuan-tuan, sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dengan berdosa, pastilah ia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Di situ ia tidak dapat mati dan tidak akan hidup. Kenapa sebut tidak hidup, tidak mati? Duduk tengah-tengah. Orang kalau kena bakar mati ya, betul tak? Ahli neraka tak mati. Itu antara hidup dan mati. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kita baca dalam surah Sabbihis kan. Mati pun tak, hidup pun tak. Pasal orang kalau bakar, bila dah bakar mati ya. Tapi dia tak, ahli neraka bila bakar, hangus je kulit, ganti kulit lain. Hangus je kulit lain, ganti kulit lain. Hangus kulit, ganti kulit lain. Hangus, ganti kulit lain. Liyadhuqul azab, supaya rasa siksanya azab. Nak kata hidup macam kita pun tak, pasal kena siksa macam orang mati. Nak kata mati pun dia tak mati. Itulah summa la yamutu fiha wa la yahya. Duduk di antara siksa yang sangat-sangat. Jangan harap anda akan terselamat. Kata pengarang, jangan duk harap. Duk rajin buat dosa tak apa kot. Jangan. Dah buat dosa, cepat-cepat taubat. Itu cara dia. Jika anda tidak segera bertaubat dari maksiat itu, malah anda pasti menerima balasan azabnya. Siapa yang buat dosa tak berhenti duk buat sampai masa kita akan kena hukumannya. Hatta kat dunia pun ada hukuman dia. Hukuman dia. Siapa buat maksiat, Allah Ta'ala hukum dia. Siapa yang minum arak, tak diterima amalan dia 40 hari 40 malam kan. Minum arak, termasuklah ketum tuan-tuan. Bukan ketum ubat tuan-tuan. Kata tempat ubat tak apa, ni ketum yang berubat nyamuk lah. Dia bubur puradan sikit lah. Dia berkata bubur puradan sikit tu, baru power. Tapi sikit, jangan banyak, mati. Sikit dia bubur. Ni cerita selama, kata puradan sikit.
Waktu pakai dengan Pepsi ke, panggil apa? Cakaroy ke apa panggil? Macam itulah kat belah Kedah, cakaroy. Ini yang kena otak pun pening, yang ni bahaya. Minum-minum pening-pening mati. Macam mana? Oh, mati dalam maksiat. Nah. Sama juga orang yang berzina, sekalipun dia ustaz, nampak macam orang agama kan, ustaz, pandai cakap bab agama, tapi suka berzina. Ada tuan-tuan, tak ramai lah, tapi ada orang lagu tu, ada. Nah, nampak macam ustaz. Tapi gitulah, free pergi Thailand. Pasal sebab pergi Thailand lah, pasal pergi Thailand mana orang tahu, sana mana ada orang naik ambush hotel. Kalau Malaysia hotel kena 5 bintang baru tak kena. 5 bintang dia tak kena ambush. Kalau yang bawah kena ambush nanti dia pergi 5 bintang. Tak pergi 5 bintang duit tak ada, mahal. Pergilah Thailand. Ustaz, title ustaz. Tapi haru tuan-tuan, ada. Walaupun taklah ramai sangat, tapi ada tuan-tuan yang macam tu. Siapa yang buat kerja lagu tu, Allah Ta'ala akan balas. Balas dia apa? Yunza'u minhu nurul iman fi zina, akan dicabut cahaya keimanan di wajahnya. Mana-mana ustaz, untuk guru ke, alim ulama ke, bolehlah gelaran apa yang kita bagi, tapi dia di belakang manusia rajin berzina, Allah Ta'ala akan hilangkan cahaya keimanan di wajahnya. Sampai apa? Orang tengok muka dia naik meluat. Jadi hukum ni. Orang tengok muka dia naik meluat, tak ada rasa hebat, hilang kehebatan di wajah dia, hilang kehormatan di wajahnya. Nampak? Hilang hormat di wajah tu, orang hilang hormat, hilang cahaya kehebatan. Nampak macam orang yang apa, tak ketuan hala, muka pun nampak serabai. Itu kesan zina tu. Wajah dicabut keimanan daripada wajahnya. Kalau orang tengok muka, orang tak senang tuan-tuan. Senang kata itulah, orang tengok muka orang tak senang. Orang rasa tengok muka apa, ni menyampah lah kot, itulah lebih kurang. Baik. Jadi tuan-tuan, sebab orang yang asi atau menderhaka dirinya sentiasa terdedah kepada azab Tuhan pada bila-bila masa. Jadi siapa yang menderhaka ni, bila dia duk buat maksiat dia tak taubat, bila-bila masa dia terdedah dengan azab. Sebab tu bila dah buat maksiat, cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat bersegera bertaubat. Baik, kita tengok, tidakkah pernah anda membaca firman Allah yang berikut? Ni. Tidakkah kita pernah baca firman Allah dalam suratul Nahl, surah lebah kan? Suratul Nahl ayat 45-47. Afa aminal ladzina makaru sayyiati ay yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum laraufur rahim. Apa makna dia? Apakah orang yang merencanakan sesuatu yang buruk boleh merasa aman? Ini merencana nak buat maksiat, nak menentang Allah, menentang Rasul. Adakah patut dia rasa aman? Maksud dia tak kena azab lah. Bahawa Allah tidak akan menjadikan bumi menelan mereka. Boleh jadi Allah Ta'ala jadikan bumi telan. Tsunami tuan-tuan, kena telan dengan air laut tuan-tuan. Tanah runtuh ditelan oleh bumi. Boleh jadi bila-bila duduk saja tanah runtuh, tenggelam dalam bumi. Baik, kemudian ataupun menurunkan azab ke atas diri mereka sedang mereka tiada sedar. Nampak ni? Aw ya'tihumul adzabu min haitsu la yash'urun. Ni orang yang rajin-rajin berniat buat dosa ataupun yang berkekalan melakukan dosa, tak takut ke bila-bila masa azab tu mai dalam keadaan tak bagi alamat? Tidak, mana dia bagi alamat? Tak ada bagi tanda duduk saja-saja kedemu kena azab. Baik. Ataupun Tuhan akan menyeksa mereka ketika mereka dalam perjalanan sedang mereka tidak dapat menolak. Ataupun dalam perjalanan Allah Ta'ala timpakan musibah ataupun azab, ataupun dia akan menyeksa mereka dengan beransur-ansur, kerana sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ataupun Allah Ta'ala seksa. Tapi Allah Ta'ala seksa ni tuan-tuan supaya kembali sesuai dengan dosa. Kita baca kan, insya-Allah tuan-tuan. Saya berikan sikit lagi tuan-tuan dalam surah Sajadah ni, tuan-tuan baca pagi Jumaat.
wa nudhiqannahum bil adzabil adna duna al adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami akan merasakan mereka dengan azab yang sedikit rendah. Supaya apa? Supaya mereka kembali. Nah, tu bila kita kena apa-apa, cepat-cepatlah taubat. Nah, jangan kita kena maksiat, duk buat dosa. Betul tak? Dah kena apa? Ditimpa musibah, duk berkekalan melakukan dosa. Baik. Kemudian ni doa daripada pengarang ni lah. Allahumma ja'alna ya karim bitadhkirika muntafi'in wa likitabika wa rasulika muttabi'in wa la ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis salihin wa walidina wa ahbabana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa pengarang kitab ni lah. Makna dia, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami sentiasa mengambil ingatan dari amaran-Mu, mengikut jejak langkah kitab dan Rasul-Mu, sentiasa berkumpul dalam ketaatan-Mu. Wafatkanlah kami, wahai Tuhan, dalam agama Islam, dan himpunkanlah kami bersama para solihin dengan datuk nenek serta kekasih kami. Turunkanlah rahmat ke atas kami, wahai Tuhan yang maha pemurah. Habis. Akan datang bahaya panjang harapan, ataupun yang lebih cantik lagi, bahaya panjang angan-angan. Dipanggil tulul amal, tulul amani, panjang banyak angan-angan, panjang angan-angan. Dah tua dah kita kan, 60, 70, 80, tapi berangan tak habis. Tidak, berangan ni sentiasa mai. Walaupun kita dah nak mati, esok lusa nak mati dah teruk, tapi berangan lagi. Itulah angan-angan, dia takkan habis. Kita yang kena elakkan diri tuan-tuan daripada panjang angan-angan. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Cukup sekadar itu, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sa'iril muslimin wa muslimat mu'minina wa mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matrula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.